Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, kita dah masuk topik utama yang kita kebincangkan hari ini, iaitu muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Okey, anak-anak boleh buka muka surat 199 kalau ada buku teks. Okey, mesti ada punya buku teks. Buku teks digital pun ada kan. Okay, kita tengok dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat 36. Anak-anak yang dirahmati Allah semuanya, anak-anak yang disayangi dan dirindui sekalian. Ini adalah dalil yang mana Allah mewajibkan umat Islam supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Okey? Allah mewajibkan umat Islam untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Baik anak-anak, terjemahan daripada surah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong, takabur dan yang membanggakan diri. Okey? Daripada terjemahan surah An-Nisa ayat 36 ini jelas, iaitu Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Bila disenaraikan, bila dimasukkan ke dalam Quran, banyak hukumnya menjadi wajib. Sebab itulah kenapa kita wajib untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan kaum kerabat, serta anak yatim, orang miskin, jiran tetangga, rakan, musafir dan hamba. Kita kena buat baik semuanya. Okey? Jangan meninggi diri, jangan menyombong diri. Faham anak-anak semua? Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok dalil lain. Okey, Allah mewajibkan umat Islam berbuat baik pada ibu bapa. Ini hadis. Hadis daripada Abdullah bin Umar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha Rabbi fil ridha walidi wa saqatu Rabbi fi saqati walidi. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, terjemahannya, redha Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, terletak pada redha ibu bapa, dan kemungkaran Tuhan terletak pada kemungkaran ibu bapa. Okey, hadis ini jelas. Okey, kalau ibu bapa redha pada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan redha pada kita. Dan begitulah sebaliknya, kalau ibu bapa murka, marah, benci pada kita, Allah akan turut marah, benci pada kita. Faham anak-anak? Okey, hadis ini jelas, ayat Quran itu pun jelas. Baik anak-anak, kita tengok cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, pertama dengan hati. Okey, pertama kita tengok hati. Setiap anak wajib berkasih sayang terhadap ibu bapa, sentiasa menjaga hati
dan perasaan serta tidak membenci mereka. Okey, prihatin dan mengambil berat dengan selalu bertanya kabar serta menghulurkan bantuan yang diperlukan. Hormat menghormati antara satu sama lain dengan memupuk kasih sayang dan membina keluarga bahagia. Contohnya, selalu ceria dan menunjuk muka manis di hadapan mereka. Tengok di sini, wajib berkasih sayang kepada ibu bapa. Okay. Sentiasa menjaga hati dan perasaan serta tak benci mereka. Jangan sesekali kita tak menjaga hati dan hati mak ayah. Okay. Beruntung masih ada mak ayah yang jaga kita. Kadang-kadang mak ayah marah-marah itu tanda sayang. Okey, nanti bila dah jalan jauh-jauh, dah jauh pada mak ayah, mulalah kau rindu mak ayah kamu. Okey, rindulah mak dan dengan mak marahlah, sudah. Faham? Gitu. Daripada hati, jangan kita benci, jangan kita marah. Dari hati pun jangan. Okey, wajib untuk kita berkasih sayang terhadap ibu bapa. Hormat ibu bapa, hormat keluarga kita. Selalu ceria. Faham anak-anak? Yang kedua dari segi percakapan. Bersopan santun. Kita mesti bersopan santun anak-anak. Iaitu bercakap dengan nada suara dan intonasi yang lemah lembut. Okay, lemah lembut. Hati mak ayah pun jadi cair mendengarnya. Bila anak kata apa? Abah. Contoh. Gitu. Faham? Okay. Contohnya tidak meninggikan suara dan marah. Jadi gitu. Yang kedua, tidak menyanggah percakapan ibu bapa. Okey. Bila mak ayah sedang bercakap dengan kita, kita dengar. Okey. Namun jika kita tak setuju dengan apa yang mak ayah kata, okey. Jadi baik diam sahaja. Tak perlu kita nak melawan kalau perkaranya biasa-biasa. Tak perlu nak melawan. Okey. Okay. Sebab apa? Kalau melawan pun jangan nak tunjukkan yang kita betul. Tak payah. Kerana tak payah. Selalunya mak ayah yang terbetul. Okay. Menggunakan suara yang lemah lembut bagi menyenangkan hati dan perasaan mereka. So bercakaplah dengan lemah lembut, jangan berkasar. Okay. Dan yang ketiga anak-anak, dengan tingkah laku. Okay. Cara beradab kita adalah dengan tingkah laku. Bila dah berjaya, dah ada kejaya, jauh daripada mak ayah, selalulah menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. Selalulah ada cuti pergi lawat mak ayah. Kesian mak ayah dah tua. Okey? Mereka mesti rindu ke anak-anak dia, bukan rindu pada duit kita. Faham? Yang pertama. Okey? Bila kita datang aja, mesti mak ayah gembira. Jarang mak ayah tak gembira, tahu tak? Gembira. Okey. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa dapat mengeratkan silaturahim dalam masyarakat. Mak ayah kita ramai kawannya. Okey. Jadi kita pun menjalinkanlah hubungan dengan baik. Maksudnya bersopan santunlah. Hormatlah kawan-kawan mak ayah kita seperti mana kita hormat pada mak ayah kita. Okey. Yang ketiga, merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit dan tua. Tengok ni, merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit dan tua, bukan hantar ke rumah orang tua. Seperti mana yang kita tengok dalam video yang pertama tadi. Okey. Tak nak jaga mak ayah, hantar ke rumah orang tua. Itu sikap yang sangat tak patut kepada anak. Okey, mak ayah jaga kita dari kecil, kita mesti jaga mak ayah. Balas baik. Bukan dengan balas yang tak baik. Faham anak-anak? Ini bukan marah ni, ini sayang ni. Okey? Seterusnya, memberikan nafkah atau pembelanjaan kepada ibu bapa. Bagi nafkah kepada mak ayah. Setiap bulan bagilah. Kalau ada duit lebih, bagilah. Kalau tak ada duit pun, bagi mana yang cukup, mana yang ada. Mak ayah tak ada pun tertarik sangat duit kita. Tak. Okey? Dia lebih suka dengan kita, bukannya duit kita. Tapi kita sebagai anak, bagilah. Okey? Ini menggembirakan mak ayah kita. Okey? Sebagai contoh,
kita tahu mungkin mak ayah kita banyak duit contohnya kan. Banyak duit, ajak kita pergi beli handphone ke, okey, beli handphone baru contohnya. Walaupun kita tahu mak ayah kita banyak duit, boleh beli handphone yang beribu-ribu tu, okey. Bila mak ayah beli, sebaik-baiknya kita sebagai anak bayarkanlah, bukan menunggu mak ayah bayarkan. Ini alih-alih kita pula yang pau mak kita, mak ayah dengan ayah kita. Allah. Jangan macam tu ya. Jangan macam tu. Kita yang kena bagi nafkah dan pembelajaran pada ibu bapa. Okey anak-anak. Baik. Jadi sampai di sini saja untuk video yang kedua ini. Lepas ni cikgu akan sambung untuk video yang ketiga. Insya-Allah semoga setakat cara beradab kepada ibu bapa ini dan keluarga sampai ke hati anak-anak semua. Semoga anak-anak semua terus menjadi anak yang bermanfaat kepada ibu bapa. InsyaAllah. Contohilah Uwais Al-Qarni. Saya tahu anak-anak semua dah tahu cerita Uwais Al-Qarni kan. Anak yang taat kepada ibu bapa, ibunya yang lumpuh, yang sakit, walaupun jiwanya memberontak, walaupun jiwanya nak sangat-sangat berjumpa dengan Rasulullah, namun tidak berjumpa dengan Rasulullah sebab Rasulullah sudah pun wafat ketika itu. Okey, dan akhirnya apa? Uwais Al-Qarni glamour, popular di kalangan kerajaan langit. Okey, di langit dia sangat popular. Bukan kerajaan langit kerajaan langit tu ayah pin. Ini di langit maksudnya di kalangan malaikat. Semua malaikat kenal Uwais Al-Qarni. Malah sehinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, memerintahkan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bila berjumpa dengan Uwais berdoa, okey, bukan berdoa, memintalah Uwais Al-Qarni untuk mendoakan mereka supaya diampunkan segala dosa. Sebab apa? Sebab doa Uwais Al-Qarni itu adalah doa yang sangat mustajab. Dia gitu. Okey, orang yang taat pada ibu bapa sangat tinggi martabatnya di sisi Allah. Okey anak-anak, kita berhenti dulu pada cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Lepas ini dalam video ketiga cikgu sambung kepada kepentingan beradab kepada ibu bapa. Insya-Allah. Assalamualaikum.